Allah Akbar. Apa khabar semua? Pada tahun 88, ada sebuah flight iaitu Aloha Airline Flight 243. Dia terbang dari Hawaii ke Honolulu. Flight ni tak sampai sejam pun. Cuaca pun cantik waktu tu. Tapi tiba-tiba saja waktu tengah terbang tu, ada bunyi meletup yang sangat kuat. Memang terkejut semua orang. Rupa-rupanya tanpa ada apa-apa warning, sebahagian bumbung Flight 243 ni dah tercabut. Memang ngerilah passenger yang ada dekat situ. Apa kesudahan diorang ni? Semua tercampak keluar ke? Kapal terbang tu patah dua ke? Atau dia dapat landing dengan selamat? Jadi cuba anda teka apa yang berlaku sementara kita tengok macam mana kapal terbang ni bumbung dia boleh tercabut waktu tengah dekat atas sana. Jadi Flight 243 ni sebenarnya dia adalah sebuah kapal terbang Boeing 737. Memang sebelum Airbus Glamour dulu memang bersepah lah 737 ni. Semua airline pun ada. Dan kapal terbang ni pula, umur dia masa kejadian ni adalah 19 tahun. Memang kita rasa macam kapal terbang tu dah tua. Tapi sebenarnya dalam industri penerbangan ni, aircraft tu biasanya lifespan dia antara 20 ke 30 tahun. Jadi memang kemalangan ni bukanlah disebabkan aircraft yang tua dah 19 tahun. Dan apa yang berlaku adalah secara tiba-tiba bumbung depan kapal terbang ni tercabut. Dan bila bumbung tercabut ni maknanya kabin kapal terbang ni terdedah pada udara luar. Nasib baiklah masa berlaku ni passenger masih pakai tali pinggang sebab lampu tali pinggang tu belum off lagi. Tapi malangnya ada 3 orang flight attendant tak pakai tali pinggang. Dan kebetulan seorang tu tengah berdiri. Jadi bila bumbung tu terbang je, dengan dia sekalilah terbang keluar. Tambah malang lagi, body flight attendant ni hilang terus. Sampai sekarang tak jumpa. Mungkin jatuh dalam laut. Dan bila kabin tu dah terdedah pada udara luar, kalau anda nak tahu, dekat atas sana memang tak banyak udara untuk bernafas. Dan udara memang sangat sejuk. Boleh sampai negatif 50 degree Celsius dekat atas sana. Jadi bila terbang, kabin tu sebenarnya dipressurize supaya kita masih boleh bernafas. Bila tiba-tiba bumbung tercabut ni, itu yang kita panggil sebagai rapid decompression. Tiba-tiba saja kabin ni hilang tekanan. Kalau dalam movie tu bila ada rapid decompression ya, biasanya seluruh udara dalam kabin tu akan tiba-tiba jadi wap air. Dan standard procedure atas flight bila berlaku je rapid decompression ni adalah oksigen mask akan turun. Siapa yang pernah naik flight, biasanya sebelum terbang tu ada safety briefing. Dia akan cakap, kalau oksigen mask ni turun, pakai dekat diri sendiri dulu sebelum tolong orang lain. Sebab kalau kita sibuk nak tolong orang lain, tolong anak kita lah contohnya. Sambil tolong tu kita pengsan, dah satu pun tak guna. Semua orang pengsan nanti. Cuma masalahnya, oksigen mask ni tempat dia disimpan di atas bumbung. Jadi bila bumbung dah tak ada, maka tak adalah mask ni. Jadi risiko memang sangat tinggi untuk passenger dekat dalam tu. Dah lah tak ada bumbung, tak boleh nafas, angin kuat gila, sejuk pula tu. Plus nyawa diorang tu kan bergantung pada seat belt tu saja. Kalau terputus seat belt tu, memang terbang keluar. Ngeri tak? Tapi nasib baiklah oksigen mask untuk pilot dengan co-pilot masih okey. Jadi diorang pun immediately turun ke bawah cepat-cepat. At least nak bagi kapal terbang tu turun ke altitude yang mana orang dekat dalam kabin boleh bernafas macam biasa. Kalau ikutkan kapal terbang tu pun dah susah nak kontrol sebab kita tak tahu apa lagi yang rosak dan apa yang tertanggal sebab bumbung ni tercabut. Tapi nasib baiklah pilot ni terror. Memang kedua-dua diorang ni pilot yang dah banyak pengalaman. Jadi diorang boleh bawa kapal terbang tu untuk buat emergency landing. Cuma masa terbang tu memang suspend lah sebab tak ada siapa tahu kapal terbang ni boleh tahan ke tidak dekat badan dia tu. Bukan apa, takut patah dua je, betul tak? Tapi bila dah berlaku emergency macam ni, tak boleh nak fikir apa sangat pun. Fikir nak landing saja. Tapi bila dah dekat nak landing tu, ada drama lagi. Lampu tayar depan tu pula tak menyala. Sepatutnya bila landing gear tu dah turun masa nak landing, ada satu lampu indikator akan menyala untuk bagi tahu pilot yang tayar memang dah turun. Boleh pula lampu tu tak menyala. Jadi pilot ni masa nak landingkan flight 243 ni memang tak tahu tayar depan tu dah turun ke belum. Kalau dah turun tak apalah, tapi kalau belum memang boleh crash. Rupa-rupanya tayar depan tu nasib baik dia okey saja. Cuma lampu tu je yang rosak dan akhirnya flight 243 ni pun dapat landing dengan selamat. Memang semua orang lega. Ramai juga yang cedera, yang parah pun ada.
Tapi last sekali hanya satu kematian saja dicatatkan, iaitu flight attendant yang tercampak keluar tadi. Yang lain semua masih hidup. Yang ngeri tu bila diorang interview passenger ni selepas kejadian ni, ada seorang penumpang ni cakap yang dia memang nampak ada crack sikit dekat dinding kapal terbang masa dia tengah boarding. Tapi dia fikir mestilah flight crew lain perasan. Mungkin benda ni perkara kecil je. Dan bila investigator check, rupa-rupanya crack yang dia nampak tu memang konsisten dengan bahagian bumbung yang tercabut tu. Mesti menyesal lah dia tak cakap apa-apa masa dia nampak tu kan. Kalau anda nak naik kapal terbang, nampak je benda-benda yang pelik, terus report. Jangan malu-malu. Jadi kenapa sebenarnya bumbung ni boleh tercabut? Ada risiko tak kapal terbang lain pun bumbung akan tercabut juga? Padahal kapal terbang ni masih okey, maintenance dia pun tak ada masalah. Dan anda pun tahu yang maintenance aircraft ni sangat strict. Bila diorang siasat dengan mendalam, diorang dapat conclude yang masalah utama dengan flight ni adalah kapal terbang ni merupakan flight yang sangat frequent. Maknanya dia travel tak jauh tapi kerap. Sebab tempat dekat area Hawaii ni dia banyak pulau tau. Jadi flight ni memang macam island hopping lah. Bila flight terlalu frequent, maknanya kabin ni akan kompres, lepas tu dekompres. Lepas tu kompres, lepas tu dekompres. Setiap kali diorang terbang akan berlaku cycle macam ni. Jadi kesimpulannya balik kepada material fatigue, atau dalam bahasa Malaysia, kelesuan. Material tu dia jadi lesu dan dia akan fracture. Fatigue ni memang macam ni lah masalah dia. Kita nampak material tu okey je sampailah the point of rupture. Tiba-tiba je tak ada warning, terus dia fail. Jadi walaupun kapal terbang ni baru 19 tahun je umur dia, masih okey lagi kalau ikut standard biasa. Tapi cara dia diterbangkan dengan kerap tu memang bagi masalah pada ketahanan material dia. Bila sampai satu masa tu, memang macam tunggu masa je lah nak patah. Ini boleh kata nasib baiklah bumbung dia yang tercabut. Kalau dia fatigue sampai badan aircraft tu patah dua, lagilah teruk, betul tak? Jadi mungkin benda ni yang operator Flight 243 ni terlepas pandang. Jadi boleh kata human error jugalah. Dan memang kita harapkan inilah kali pertama dan kali terakhir kes bumbung tercabut ni berlaku. Nasib pun agak baik sebab 737 cruising altitude dia taklah setinggi 747. Kalau 747 tu bumbung tercabut, dalam beberapa saat je boleh beku passenger sebab lagi tinggi altitude, lagi sejuklah udara dekat luar tu. Not to mention, lagi jauh diorang nak kena descend untuk bagi orang dalam kabin boleh bernafas semula. Jadi walaupun faktor kemalangan ni adalah human error, dari segi engineering, kemalangan ni agak memalukan lah sebab tak sepatutnya bumbung aircraft boleh tercabut. Kalau anda dah follow video ni sampai sini, maknanya anda seorang yang minat engineering. Jadi kalau anda nak saya hantarkan info-info best pasal engineering setiap minggu, anda klik link dekat bawah ni untuk join Nota Ahad. Nota Ahad ni anda akan dapat setiap minggu terus ke email anda. Dan yang paling best, nota-nota ni percuma saja. Yang penting anda sebagai pendengar Hasbullah Syarah sentiasa up to date dengan perkembangan teknologi kejuruteraan yang semasa. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.